Mak Zaidi yang tidak ada pada pagi ini kerana menghadiri kursus hari Ahad. Jadi pengarah ni bukan senang. Hari Ahad pun kono panggil petugas. Jadi saya menggantikan beliau, tetapi tidak dapat membawa pengajaran yang beliau bawa melalui kitabnya. Tapi pada pagi ini saya nak berkongsi peringatan daripada baginda sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis baginda, yang mana baginda sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa sahaja pedoman kepada umatnya, termasuklah kita pada hari ini, adalah di atas perintah Allah Subhanahu wa taala, bersumberkan daripada Al-Quran. Dan bila Nabi menyebut dalam sabdanya, selalu baginda berpesan, may yu'minu billahi wal yaumil akhir, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat. Allah gandingkan beriman kepada Allah dan hari akhirat. Boleh Nabi sebut satu persatu tuntutan keimanan. Sesiapa yang beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitabnya, kepada Rasul, termasuklah juga kepada hari kiamat, termasuklah qada dan qadar. Dan memang ada Nabi sebut ke-6 tuntutan beriman perkara tersebut. Tetapi apabila hubungan sesama manusia, Nabi selalu pesan, man yu'minu billahi wal yaumil akhir, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka Nabi pesan, hendaklah menunaikan hak terhadap jiran, tunaikanlah hak terhadap tetamu, dan apa saja hubungan sesama manusia ini hendaklah ditunaikan. Sebab Nabi bagi muktamad kalau benar-benar beriman kepada Allah, itu pun dah cukup dah. Ni Allah yang jadikan kita. Tapi Allah gandingkan dengan hari kiamat, hari akhirat, hari kemudian. Kerana manusia hanya seronok hidup di dunia. Manusia hanya seronok hidup di dunia. Manusia memenuhi segala keperluan hidup di dunia ini, sehingga tidak memikirkan kelangsungan bahawa di dunia ini segala pembalasan berlaku di hari akhirat. Seolah dunia ni segala-galanya. Manusia ni seolah-olah tak ada akhirnya di hari akhirat. Walaupun biasa dengar, oh yo kiamat, biasa dengar kiamat. Tetapi perlakuan manusia seolah-olah mereka tidak yakin bahawa kiamat pasti akan datang dan pembalasan pasti akan berlaku kepada manusia. Sebab itu pada hari ini pelik-pelik salah orang buat. Maksud saya pelik itu melampau-lampau kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Kalau kita lihat media masa, berita-berita semasa, membunuh insan lain pun dalam keadaan dah tak bernyawa pun dah kita kira, kan? Antara yang tarjis ialah apabila seorang pemuda membunuh seorang gadis, kan, sehingga kan keluar dalam media sosial kereta jenazahnya special, warna merah, diiringi dengan pihak berkuasa dari hospital nak dibawa ke tempat pengkebumian. Sehingga kan orang ramai yang tahu di kawasan itu, bila tahu jenazahnya akan dibawa dari hospital itu, ada yang menanti di tepi jalan. Tapi yang mati ini bukan seorang pemimpin negara, bukan seorang tokoh pun,
Tak kenal pun sebelum ini. Tak kenal. Tapi cara dia dibunuh itu, apabila pemuda itu minta dia melindungi kesalahan yang mereka lakukan, melakukan perbuatan zina sehingga perempuan itu sudah mengandung. Si lelaki minta dirahsiakan. Mana orang perempuan nak sorok perut dah pergi sini? Dia nak sorok macam mana? Dan dia mahu lelaki itu bertanggungjawab. Tapi akhirnya dia dipukul sehingga nyawa-nyawa ikan. Mungkin dah mati, wallahu alam. Tapi setelah dia ditangkap oleh pihak berkuasa, polis, soal siasat, akhirnya dia cerita balik apa dia buat. Lepas pukul, toreh perut. Toreh perut. Tanya orang perempuan lah kalau yang bersalin operation. Saya baru dapat cucu seorang baru 8 hari. Anak saya lahirkan, baby dia operate. Isteri saya 7 orang. Saya 7 orang anak, sebenarnya isteri saya semua normal. Sakit. Timbang rasalah kita dekat orang perempuan ni sakit. Tak cukup dengan itu, dibakar lagi. Hukum akal kata mati dah tu. Tak cukup lagi, bakar. Besok tu ulang balik tempat tu. Bawa petrol lagi, bakar lagi. Sehingga kan jenazah dah tak ada rupa manusia lah. Tapi Tuhan Maha Kaya. Bawa ke ladang. Bunuh di ladang, tempat yang sunyi. Ladang tu ada pekerja-pekerja ladang. Seorang hamba Allah ni pergi ke ladang pagi-pagi, tengok ada api yang menyala. Tapi bila tengok dekat, jasad manusia yang terbakar. Bila tahu keadaan begitu, hubungi pihak berkuasa. Biasalah pihak berkuasa, polis, dia akan siasat orang yang mengadu dulu. Takut-takut keberangkalian yang mengadu tu bunuh. Pucat lesi kena soal siasat, akhirnya corok mana kita nak pergi. Tuhan Maha Kaya. Soal perempuan itu dibunuh sadis itu kuasa Allah. Kalau Allah nak martabatkan dia menjadi seorang yang mulia di sisi dia, diampunkan dosa di sisi dia di saat-saat terakhir, janganlah kita kutuk perempuan tu. Itulah dia. Buat lagi kau tak senonoh tu, mampu kau gitu. Itu ayat kita. Tetapi kalau Allah nak tinggikan martabat, Allah uji dia dengan kematian yang sakit begitu, antaranya Allah nak ampunkan dia, mana tahu. Akhirnya orang di tepi-tepi jalan seperti melambai dia, yang tidak dikenali, katakan. Moga-moga kesudahannya itu ada pengampunan Allah, sebab dia saudara kita. Selagi Muslim, dia saudara kita. Tapi apabila Nabi berpesan may yu'minu billahi wal yaumil akhir, kita kena yakin bahawa hari kiamat, hari yaumil akhir, hari kiamat ini dalam banyak ayat Quran pun sebut. Surah Kahfi yang kita dituntut selalu baca. Begitu juga surah Waqi'ah yang biasa dituntut kita baca. Pembuka rezeki, surah Al-Mulk yang kita baca tiap-tiap malam, cerita semua tentang hari akhirat. Tetapi manusia benar-benarkah dia menghayati di antara perkara akhirat itu ialah padang mahsyar? Dengar padang mahsyar ni agaknya apa bondo tu? Apa bondo tu? Sedangkan Nabi, banyak alam akhirat ni Nabi sampaikan supaya ada kesedaran, keyakinan, supaya kita mengimani itu, maka kehidupan kita di dunia ini dalam hubungan sesama manusia
Ya, sesama manusia kita kena jaga. Sebab itu Nabi sebut dalam hubungan sesama jiran. Boleh buka, kita kuliah takmir, biasanya kita kuliah kitab-kitab yang biasa. Dalam hadis 40 Matan Arba'in Imam Nawawi, hadis ke-15 atau 16, tentang hak terhadap jiran, hak terhadap tetamu. Bagaimana Nabi memperingatkan kepada umatnya apabila seorang sahabat memberitahu kepada Nabi kisah seorang perempuan. Perempuan, ya, setiap hari dia sujud kepada Allah terlalu banyak. Tak ada sembahyang sunat yang dia tak buat. Wah, orang perempuan ni dia lebih rajin daripada orang lelaki. Ya? Betul juga tu kan, kalau tengok murid-murid di sekolah ni, kan nombor 1 kan perempuan, nombor 2 kan perempuan, nombor 3 kan perempuan, kan nombor 4 pun perempuan. Tang mana lelaki ni kan? Nombor 6 kan perempuan. Nombor 6 kan baru datang, muncullah seorang. Lepas tu perempuan dia balik, katakan. Ya? Baik. Lalu sahabat ini beritahu dia ni memang tiap-tiap waktu siangnya banyak sujud kepada Allah. Bukan, tiap-tiap malamnya banyak sujud kepada Allah. Banyak amalan sunat dia lah. Bangun tengah malam dengan tahajudnya lagi, bagus. Dan setiap siangnya dia banyak berpuasa. Berpuasa dia. Selagi ada ruang puasa sunat, dia akan berpuasa. Maka sahabat pun mengandaikan, ya, tentulah dia ni akan masuk ke syurga. Tetapi sahabat mengadu kepada Nabi, menyatakan bahawa dalam dia di waktu siangnya banyak berpuasa, waktu malamnya banyak sujud, tetapi lidahnya tidak berhenti menyakiti hati jirannya. Tidak berhenti menyakiti hati jirannya. Kalau tak mulut dia pun menyakiti hati jiran, ada kalanya perbuatannya pun menyakiti hati jiran. Lalu sahabat bertanya, macam mana perempuan ini? Tidak ada syurga kepadanya, dia dalam neraka. Nabi confirmkan perbuatan itu tidak ada syurga baginya, dia di dalam neraka. Sedangkan sujud itu kepada siapa? Kepada Allah. Dia berlapar kepada siapa tu? Kepada Allah. Tentulah Allah. Bila pengabdian kepada Allah ni, kita maknanya menganggap bahawa pasti Allah terima ni sebab kita dah mengutamakan Allah. Tetapi Allah pandang terhadap hamba-Nya. Kau sakiti hati dia, sedangkan aku pesan jangan sakiti. Tidak ada syurga. Solatnya, puasanya, pahala yang berganda-ganda itu tidak mampu nak menampung dosanya menyakiti hati jiran. Akhirnya ke neraka juga. Itu yang Nabi sebut, may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Kita kena ambil iktibar juga. Kenapa Nabi sebut may yu'minu billahi wal yaumil akhir? Cukuplah kita beriman kepada Allah, segala-galanya daripada Allah, segala-galanya di atas ketentuan Allah. Kenapa Nabi tak gandingkan dengan may yu'minu billah wal malaikati wa kitabi wa rusul? Sedangkan semuanya itu dituntut kita beriman dan ada kaitan. Sebab bila menyatakan gandingan itu, beriman kepada Allah dan kemudian hari akhirat, supaya memberikan keyakinan yang mendalam kepada kita. Sebab orang tak kisah benar hari akhirat ni. Itu belum lagi perkara-perkara khurafat, perkara-perkara sesat. Sekarang perkara-perkara sesat pun banyak. Terkini apa isu berlaku di mahkamah? Kalau tuan-tuan tengok perkembangan semasa lah, Mahkamah Sivil memutuskan hak penjagaan seorang anak. Kisahnya pasangan suami isteri ni mualaf.
Tetapi si ayah ini akhirnya mungkin dah murtad lah, ya. Dan ibu kekal dengan Islam, seorang muslimah. Apabila bercerai, maka berebut nak menuntut penjagaan anak. Tetapi si ayah ini menggunakan mahkamah sivil. Apa ayah ni buat dekat anak dia? Bila sudah murtad, dia suruh anak dia minum arak. Dia suruh anak dia minum arak. Anak tu perempuan. Dan dia pernah menjaga anak itu dengan membiarkan saja. Dia bagi orang ni jaga, dia bagi orang ni jaga. Anak itu tidak terjaga. Anak itu tidak terjaga. Tetapi apabila permohonan ke mahkamah, NGO bela si ayah ini. NGO yang power, saya pun tak tahulah mana punya NGO. Si ibu ini hanya Biro Bantuan Guaman Islam sahaja. Dan hakim langsung tidak mahu peduli permintaan di pihak ibu ini supaya mendengar penghujahan Biro Bantuan Guaman. Tapi oleh kerana NGO, peguam-peguam yang besar, akhirnya hakim kata tidak mahu terima penghujahan di pihak ibu. Dan akhirnya memerintahkan penjagaan kepada si ayah. Video pun keluar bagaimana anak menangis nak berpisah dengan ibu. Mana Islam kita? Mana Islam kita? Perkara melibatkan undang-undang, kita pun tak boleh nak lawan tak tentu hala. Dia kena proses undang-undang. Kita syorkan si ibu jangan putus asa lah, buatlah rayuan. Tapi kenapa tergama? Ini kata may yu'minu billahi wal yaumil akhir. Barang siapa engkau itu, tak kiralah apa pun engkau, siapa pun engkau. Tetapi kalaulah tidak adanya istilah penghayatan, Allah itu sekadar Tuhan saja, disebut sekadar Tuhan, tetapi bila dinyatakan may yu'minu billahi wal yaumil akhir itu tidak dihayati, sebab bila sebut Tuhan ini semua kata aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan, aku percaya Tuhan. Semua orang percaya Tuhan. Kecuali yang tak percaya dengan Tuhan tu, itulah komuni, ateis. Dia tak percayalah Tuhan sebab pegangan dia lain. Sebab itulah salah satu perkara yang ada di hari akhirat ini, padang mahsyar. Sepotong hadis Nabi an Sahl bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, daripada Sahal bin Sa'd As-Sa'idi radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, yuhsyarun nasu yaumal qiyamati 'alal ardi bayda'a afra'a ka qursatin an-naqi laisa fiha alamun li ahadin, rawahul Bukhari wa Muslim. Nabi menyatakan tentang hari akhirat ini, yuhsyarun nas, Allah Subhanahu wa taala ini akan menghimpunkan semua manusia pada hari kiamat. Nabi kata semua manusia. Bila semua manusia ni bermula, manusia itu Adam alaihi salam, sampailah manusia yang terakhir yang akan mati dengan kiamat yang berlaku. Kita pun tak tahu bila, tapi pasti berlaku. Yang mana manusia ini dengan pelbagai bangsanya, pelbagai suku kaumnya, pelbagai warna kulit, pelbagai semua. Setiap manusia, dia Muslim, dia tidak Muslim, dia beriman, tidak beriman, semua manusia ini pada hari kiamat di atas satu yang disebut ardi juga,
istilah bumi juga, tapi bukan bumi yang ada hamparan sekarang ini. Yang Nabi kata disebut bumi juga, tapi satu hamparan yang putih kemerah-merahan seperti sebiji roti gandum. Bayda'a afra'a ka qursatin naqi. Hamparan itu seperti bumi, tetapi warna tanahnya kemerah-merahan seperti sebiji roti gandum putih yang baru dibakar. Macam kita bakar roti lah. Asal roti kita tu putih, tapi bila dibakar tu dah berubah sikit, hangus sikit. Nak sodap kita bakar. Kat rumah tak ada beri wabana kita bakar roti ni. Ada roti kita pun sapu mentega, kita jalan. Tapi bila kita pergi kursus kat hotel, masa tu lah kita nak bakar bona. Beratur bakar tu. Oh, beri batu kan. Yo. Dekat rumah barak apa? Takkan kita nak makan bona apa tu? Siril tu apa tu? Coco Crunch tu katakan. Sebab berebut dengan cucu dengan anak, tak apalah ayah tak ayah. Tapi dekat hotel beratur nak ambil tu. Kan bila didisiplinkan begitu. Ya. Jadi begitulah keadaan hamparan padang mahsyar ini, yang sama saja rupanya ia merupakan seperti bumi yang suci bersih. Dia dikatakan bumi ardi hamparan suci bersih. Walaupun putih kemerahan, tidak ada padanya gunung ganang. Kita ni segala-gala bukit bukau gunung ganang. Sekolah saya tu depannya Gunung Datuk. Memang cantik tengok, tapi pengetua tak yo naik-naik tu kan. Tak ada gunung ganang, maknanya di padang mahsyar ni tidak ada gunung ganang, tak ada bukit bukau, tidak pula ada sebarang tanda ataupun kesan yang menunjukkan bahawa bumi itu pernah diduduki ataupun dimiliki oleh sesiapa. Kalau begitu, maknanya selesa, suci. Itu padang mahsyar. Tapi apa Nabi cerita bila manusia dibangkitkan itu? Ya. Dalam satu riwayat oleh Abi Dzar radhiyallahu anhu. Ya. Abu Dzar sahabat Nabi, Abu Dzar Al-Ghifari, yang seorang bersifat sufi yang selalu banyaknya berada di anjung masjid. Ya. Orang yang banyak melakukan ibadah, masjid aja dunia dia. Dan Nabi pun tak marah. Cuma bila Abu Dzar ni datang jumpa Nabi, dia kata semua sahabat dapat jawatan, dia tak dapat. Teringin juga. Ini jadi gubernur, ni pergi ke Yaman, ni pergi ke... Semua tompek ada. Lalah Nabi kata, dia kata Abu Dzar, jawatan ni bukan diminta-minta. Dia adalah satu amanah. Kepimpinan ini satu amanah. Dan kau tidak layak. Nabi tahu siapa layak tak layak. Kau tak layak. Tapi fitnah terhadap Abu Dzar ini banyak. Orientalis fitnah dia. Mengatakan sahabat Nabi yang lain ini, pinggirkan Abu Dzar ni. Sebenarnya tidak pinggir. Nabi dah cakap dia tidak layak untuk menjadi pemimpin. Akhirnya Muawiyah semasa zaman dia menjadi khalifah, selepas sahabat Khulafa Ar-Rasyidin dah meninggal dunia, dah wafat. Selepas Ali naik Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah, maka bermulalah pemerintahan Muawiyah ataupun Umawi. Muawiyah ni dia lantik Abu Dzar ini dengan mendirikan sebuah masjid. Wahai Abu Dzar, kau makmurkan masjid ni. Kira dia jadi imam di situlah. Sehingga kan orang datang menuntut ilmu dan sebagainya. Dia masjid. Tak ada maknanya mengenepikan Abu Dzar. Jadi Abu Dzar ini pernah meriwayatkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, ba'da an halafa ma min rajulin takunu lahu ibilun aw baqarun aw ghanamun, atau kamakal panjang hadis ini, di mana sabda Nabi ini tidak ada seseorang yang memiliki ternakan unta atau lembu atau kambing yang ia tidak menyempurnakan haknya.
Nabi nak gambarkan ini, baginda ini bersumpah dalam sabdanya menyatakan tak ada seorang yang dia tu ada bela unta, ternak lembu, ternak kambing. Macam-macam ragam dia jaga kambing dia. Macam-macam ragam dia jaga lembu dia, unta dia. Ya. Melainkan dibawa binatang itu pada hari kiamat. Ya. Dalam keadaan yang sebenar-benarnya dan segemuk-gemuknya. Dibangkitkan makhluk Allah ini, termasuklah juga binatang yang diternak oleh manusia ini. Tak ada satu pun yang terlepas. Lalu Allah akan kembalikan hak-hak apa? Di mana binatang-binatang ternakan ini akan memijak-mijak, melanyak-lanyak dengan tapak kakinya yang badannya gemuk. Kalau dia ada tanduk, dia akan tanduk. Setiap kali selesai kumpulan binatang itu berbuat demikian, kata Nabi, diulangi pula perbuatan yang tersebut sehinggalah diselesaikan perbicaraan di antara manusia. Jadi akhirat ni memang Allah akan berikan pembalasan walaupun terhadap binatang. Malah binatang itu kalau dizalimi oleh manusia, dia pula pijak-pijak. Allah jadikan binatang ini segemuk-gemuknya. Memijak-mijak sampai selesai perbicaraan manusia. Jadi di padang mahsyar besok tempat perbicaraan. Sebab itulah kita kena jaga hubungan sesama kita manusia. Dan baginda sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan tentang padang mahsyar ini, dalam keadaan dibangkitkan manusia itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis, manusia ini bila dibangkitkan, ya'raqun nasu yawmal qiyamati hatta yadhhaba 'araquhum fil ardi 70 dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Bukhari wa Muslim. Manusia ni bila dibangkitkan nanti, walaupun banyak dia punya rentetan permulaan nak bangkit itu, manusia ini akan berpeluh-peluh pada hari kiamat. Berpeluh-peluh ni biasalah, kita pun berpeluh. Nak cuaca panas sekarang ni kan, berpeluh kita, merungut kita, panas. Kalau budak sekolah saya tengah meraung, ni balik kampung ni seronok lah. Bila potang-potang aja, warden pun telefon, Ustaz, budak minta nak main bola. Sekarang ni kementerian tak benarkan main sebab strok apa, panas. Budak dia tak dapat main. Padang sebosah-bosah tu tapi tak boleh main. Dia ukur sendiri, Ustaz, suhu tak panas ni Ustaz, sebab awan mendung. Kata, mana kau tahu? Kata kan, ya Ustaz, saya rasa tak panas. Kau rasa tak panas, sekarang main-main pengsan kan, macam mana? Kata kan. Jadi tak boleh. Jadi semua sekolah sama lah sekarang ni, sama ya budak-budak yang meraung. Kata, duduk asrama tak boleh main bola. Dia kalau dapat main bola ni daripada pagi lepas subuh tu sampai ke tengah hari baru nak berhenti. Kata kan, namanya budak. Kata kan. Jangan dia main dalam surau sudah. Saya kata main tempat berbumbung ya boleh, kata kan. Itu dia tondang bola bawah tu. Kat dalam dewan tu kedepung, kedebang. Kita pun poning macam mana gaya ni, kata kan. Budak nak bersukan, kata kan. Jadi bila panas ni berpeluh, betul. Tetapi berpeluh ini kita kata biasa di dunia ini. Biasalah kita pun berpeluh, kata kan. Tetapi bila dibangkitkan di padang mahsyar ini, Nabi kata manusia berpeluh pada hari kiamat dengan banyaknya. Sehinggakan air peluh mereka ini meresap ke dalam bumi berpuluh-puluh hasta. Yang dikatakan sab'ina dhira'an itu, dikatakan berpuluh-puluh hasta itu. Dia punya peluh tu masuk ke dalam tanah tu punya banyaknya. Dan menenggelami mereka sehingga sampai ke telinga. Poluh tu dah masuk dalam bumi mahsyar tu satu hal. Poluh tu penuh. Sampaikan akhirnya poluh itu bertakung di atas bumi mahsyar itu. Sampaikan akhirnya bertakung itu sehingga ke telinga.
Dalam hadis yang lain disebut bertakungnya itu di paras buku lali. Bertakungnya itu di paras betis, di paras lutut, di paras pinggang, sehingga kan di paras telinga. Dah nyawa-nyawa dah ni, nak lomeh. Kenapa begitu? Kenapa begitu? Sebab manusia dibangkitkan dengan dosa masing-masing. Kena ingat tu. Sebab itulah bila Nabi sebut may yu'minu billahi wal yaumil akhir, jangan anggap bahawa kiamat itu habis begitu sahaja. Rupanya dibangkitkan di padang mahsyar itu dengan keadaan kita berpeluh yang dahsyat banyaknya. Dah mula susah. Akhirnya manusia gelisah. Ni apa hal ni, nak tenggelam dengan peluh. Begitulah. Malah Miqdad bin Al-Aswad, sahabat Nabi, dia juga meriwayatkan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu tudhna syamsu yawmal qiyamati minal khalqi hatta takuna minhum kamiqdari milin. Kata Miqdad ini, dia mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, aku ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, didekatkan matahari pada hari kiamat kepada makhluk-makhluknya sehingga matahari itu menjadi dekat kepada mereka sejarak 1 mil je. Dokek benar lah. Barangkali lebih dekat dengan 1 inci tu. Maka pada saat itu manusia berada dalam peluh masing-masing. Betullah matahari seperti sejengkal. Kita matahari yang jauh itu pun dah berpuluh-puluh, ini sejengkal katakan. Dan peluhnya itu keluar mengikut kadar perkara jahat ataupun perkara buruk yang dibuat di atas dunia. Ada di antara mereka yang peluhnya sampai ke mata kaki. Ni yang tadi saya sebut. Ada hadis dia. Ada yang sampai ke lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, dan ada sampailah peluhnya masuk ke mulutnya. Rawahul Muslim dan Tirmizi. Jadi itu padang mahsyar. Dan tak cukup dengan itu, Abdullah bin Mas'ud, sahabat Nabi lagi, dia menyatakan tentang sabda Nabi ini. Baginda menyatakan dibawa neraka jahanam pada hari itu. Yu'ta bi jahannamu yawma idzin laha 70,000 zimamin. Dibawa neraka jahanam pada hari itu dengan 70,000 tali penariknya. Pada tiap-tiap satu tali penarik ada 70,000 malaikat yang menariknya. Ini hari kiamat ini yang Nabi sebut, may yu'minu billahi wa yaumil akhir ini, beriman kepada Allah dan hari akhirat ini, yang saya nyatakan tadi padang mahsyar apa sifat dia. Kemudian dibangkit dengan berpeluh-peluh, matahari yang sejengkal, kemudian dibawa di hadapan manusia di padang mahsyar itu, neraka jahanam ditunjukkan. Neraka jahanam ditunjukkan. Macam mana sifat neraka jahanam itu? Abdullah bin Mas'ud diriwayatkan sabda Nabi ini, dibawa neraka jahanam itu ke hadapan mereka ni, dilihat bahawa ditarik 70,000 tali penarik itu, 70,000 di sekeliling. Maknanya kalaulah neraka itu dalam bentuk bulatan begitu dindingnya, di sekeliling bulatan neraka itu ada 70,000 tali. 70,000 tali. Dan pada setiap satu tali penarik, satu tali itu ada 70,000 pula malaikat yang menariknya. 70,000 malaikat kali 70,000 tali. 7 kali 7, 49. 70,000. Berapa juta malaikat? 490 juta. Ataupun 4.9 bilion. Itu pun
peringkat awal pengsan malaikat nak menaik ke Jahannam ni. Lalu Allah pulihkan kembali malaikat Malik yang nak menjaga neraka. Namanya malaikat Malik. Bila neraka dah jadi, malaikat Malik dengan asalnya itu masuk tengok neraka, buta mata. Mata malaikat Malik buta kerana kepanasan neraka itu yang sangat dahsyat. Lalu Allah pulihkan penglihatan malaikat Malik ini dengan special. Dia adalah malaikat yang tahan dengan neraka tu. Dia jaga pintu neraka tu, siapa nak keluar dicampak balik ke dalam. Asal malaikat Malik pun buta masuk neraka. Ini manusia. Tahap panihnya itu dalam bentuk seksaan yang dahsyat. Dia tak mati dalam neraka, tapi terseksa dengan berpuluh-puluh kali ganda kesakitan di dunia. Jadi bayangkan, kau bakar orang tu, besok kau kena bakar macam mana? Sekurang-kurangnya bila kawan tu dia dah hinaya dalam bentuk, dia dah bunuh secara fizikal, dah ditoreh perut kawan tu kan, cukuplah tu. Bukanlah kata boleh buat macam tu. Tak boleh ya. Apa yang zalim bana nak dibakar kawan tu? Binatang pun kita nak bunuh tak boleh dibakar macam tu. Kecuali operasi pihak bomba, bila ada sarang lebah ataupun tabuan, bomba dia, pendekatan dia terpaksa bakar lah. Sekolah saya ni kawasan Ulu Gadung, segala pokok ada keliling kan. Tiba-tiba pokok tu sarang tebuan punya besar, katakan. Ini kalau kono budak ni berjawab, katakan, panggil bomba. Malam dia datang. Seronok budak-budak tengok abang bomba ni, kata, abang bomba datang. Malam tu cara nak apa tu terpaksa bakar lah, katakan. Dia tak ada cara lain, katakan. Itu dalam keadaan keselamatan lah, darurat, keselamatan budak asrama. Jadi begitulah. Tetapi ini manusia, nak menghadapi neraka Jahannam. Itu neraka dibawa tu. Ni padang mahsyar. Saya nak cerita hadis-hadis Nabi tentang hari akhirat ini supaya datang keinsafan, supaya kita jaga hubungan sesama manusia. Jaga hubungan sesama manusia. Beria bona betul NGO tu tolong, supaya dapat hak penjagaan anak, sedangkan si bapa ini sudah terang-terang suruh anak minum arak, jaga anak pun tak berapa nak peduli, tapi sebab nak inaya bekas isteri itu. Tak ada pula NGO. Selepas ini saya ingat ada NGO Islam ni tolong pula kot, sebab baru meletup berita tu kan. Okey. Kemudian Abu Hurairah, satu lagi hadis Nabi SAW. Ada masa sikit lagi. Qala Rasulullah SAW, yakhruju unuqun minan nar yawmal qiyamati lahu aynani tubsirani wa udhunani tasma'ani wa lisani yantiqu yaqulu inni wukitu bi thalathatin bikulli jabbarin anid wa bikullin man da'a ma'allahi ilahan akhar bil musawwirin atau kama qala. Rawahul Tirmizi, Imam Tirmizi. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah SAW bersabda, akan keluar satu batang leher dari neraka. Daripada neraka ni, tadi neraka Jahannam tu, bayangkan tali sekelilingnya ada 70,000, siap satu tali tu 70,000 pula malaikat. Maknanya berjuta-juta malaikat bawa punya beratnya neraka Jahannam itu. Kemudian sahabat Nabi menyatakan baginda pernah menyebut akan keluar satu batang leher daripada neraka pada hari kiamat dengan dua mata yang melihat. Leher ada dua mata melihat. Tak dapat kita bayangkan tu.
Dan dua telinga yang mendengar serta lidah yang bercakap lalu berkata, aku diberi kuasa menyiksa setiap seorang daripada 3 jenis manusia. Batang leher yang ada mata dan ada telinga ni, dia bercakap kepada semua manusia ni, aku diberi kuasa. Kuasa tu diberi siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang makhluknya kita pun tak tahu macam mana Rahman katakan. Tetapi diberi kuasa nak menyeksa tiap seorang daripada 3 jenis manusia. Tiap-tiap orang yang bengis dan keras hati. Bengis dan keras hati. Bengis dan keras hati itulah sampai ditorehnya, dibakarnya. Apalah koreh bona hati kau sampai macam tu buat. Yang tak peduli mak bapak. Apa keras benar hati kau dan bengis kau terhadap ibu bapa kau? Sampai tak peduli kan macam itu? Ya. Saya diadukan satu kes. Bukannya kita ni pegawai agama. Kita bukan apa ni yang menguruskan hal rumah tangga tu, kena pergilah tempat. Tapi lah dia nak bertanya juga. Satu peristiwa berlaku kepada seorang perempuan lagi. Ni bab adik-beradik ni. Tapi benda ni berlaku. Ya. Wanita ini seorang yang berjaya dalam profession dia. Ya. Berjaya dalam profession dia, ada syarikat dia sendiri dan dia berjaya. Boleh dikatakan berduit lah. Tetapi sejak daripada awal dia bekerja, dia orang susah, mak bapak orang susah. Lalu dia anak yang sulung. Anak sulung ni jadi dia berjaya belajar masuk universiti dan dia bekerja. Lalu dia bekerja cari duit ini bersungguh-sungguh betul nak bela keluarga. Dia nak bela keluarga ni bukan jaga mak bapak aja, sampaikan adik-beradik tu dia keluar belanja sendiri. Dia tu pendapatan dia untuk sekolahkan adik-beradik dia, supaya adik-beradik dia jangan tak sekolah. Sampai adik-beradik dah besar dah ni. Dan dia tak sempat nak memikirkan untuk dia mendirikan rumah tangga. Sampailah ke saat ini dia tidak mendirikan rumah tangga. Okey, tak apalah. Kerana dia banyak berkorban untuk adik-beradik dia. Sampai adik-beradik nak kahwin pun dia lagi keluar belanja. Tak apa. Akak ada ni. Akak ada. Akak semua korban habis. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala, sakit yang dia terlantar. Syarikat tak dapat diuruskan. Lalu dia amanahkan kepada adik ipar dia yang bekerja dengan dia itu untuk uruskan syarikat, daripada hal kewangan sampai hal perkhidmatan. Jadi bila urus keuangan ni, dalam hal duit, belanja apa semua, nak transfer online ke apa semua, password semua dibagi dekat adik ipar. Adik ipar? Isteri kepada adik kandung. Uruskan syarikat. Dia terlantar di hospital. Lepas tu terpaksa bawa balik rumah. Tak berapa boleh bangun. Agak lama. Dan adik-beradik yang lain pun maknanya menolonglah. Hari raya baru ini hanya keseorangan di rumah. Adik-beradik tak peduli. Bila dia nak bagi tahu kata nak ambil duit sikit dekat akaun, zero, duit dah tak ada. 200,000 langsai. Yang dikatakan adik ipar suruh uruskan tadi. Keluar duit, lepas tu adik ipar pun hilang, berhenti kerja dengan kakak ipar. Adik-beradik tu, suami dia tu adik. Tak peduli hari raya. Buatkan satu rumah kecil, letak kakak seorang-seorang kat rumah kecil tu. Akhirnya dia terpaksa lari, minta tolong orang. Bila keluarga tengah tak ada, dia berjayalah keluar, pergi ke bank, duit dah tak ada. Pergi rumah asal dia, ada rumah dia sendiri. Lemari buka, baju mahal semua habis tak ada. Beg-beg tangan mahal semua tak ada, habis. Adik-beradik mengojorkan. Ni saya kata ni, ini adik-beradik ni. Maknanya
nilai duit yang banyak, menampung penyakit daripada sekolah sampailah berjaya, sampai nak kahwin pun kakak tolong lagi. Tak ada nilai pada adik-beradik. Bila haloba harta ni, siap dah. Ya, satu dokumen, tanda tangan kakak dia dah ada. Macam mana dia tiru tu? Lepas tu, proceed supaya nama rumah ni pindah nama ni, aset harta ini pindah ni, kereta ini pindah nama adik-beradik ni. Siap adik-beradik dah rancang ni. Macam tu sekali. Tapi Tuhan Maha Kaya. Kan? Dokumen itu ada tidak menepati undang-undang, akhirnya tak lepas. Itu yang pecah cerita tu. Kan? Kenapa macam tu sangat adik-beradik? Kenapa macam tu sangat adik-beradik? Musuh benar ke kakak ni yang dah berkorban? Sebab itulah kita tak jangka benda ini. Cuma kita bersangka baik, Allah jadikan, takdirkan dia begini. Barangkali Allah nak tinggikan martabat dia. Satu ketika nanti tinggi martabat dia. Dengan keadaan kesusahan dan dikhianati oleh darah daging dia sendiri. Ini kena imanilah hari kiamat ni. Padang mahsyar ni kena fahamlah macam mana. Yang disiksa ini oleh batang leher yang panjang, yang ada 2 biji mata, yang telinga mendengar, dia akan seksa orang yang bengis, lagi keras hati, lagi degil, tidak menerima kebenaran yang diketahuinya. Tiap-tiap orang yang mempersekutukan sesuatu dengan yang lain daripada Allah ni, dan orang yang membuat gambar. Kena seksa juga buat gambar. Buat gambar macam mana ni? Itu kena perbahasan yang panjang lah dari segi fiqah. Tak sompek lah ini. Tapi umumnya begitu. Ya. Maknanya bila melukis gambar, dulu-dulu ni melukis. Jangan lukis sampailah penuh sifatnya. Nak lukis gambar muka je tak boleh, katakan. Itu pandangan para ulama. Tapi sekarang ni tak ada orang melukis benar dah. Tangkap aja, tap, kita kan. Sekarang ni zaman teknologi. Jadi saya nak gambarkan begitu. Padang mahsyar. Padang mahsyar. Kenapa khianat adik-beradik? Kerana dia tak tahu pun macam mana keadaan padang mahsyar ini. Makhluk apa yang Allah cipta sehingga nak menyeksa manusia ini? Kalau dia bersifat bengis dan keras hati, sifatnya degil, tidak mahu menerima kebenaran, antara yang diseksa oleh batang leher yang dijadikan, yang keluar daripada neraka Jahanam. Jadi hubungan kita sesama manusia ni sangat bergantung kepada apa perbuatan kita terhadap satu sama lain. Suami terhadap isteri, isteri terhadap suami, ibu bapa terhadap anak, anak terhadap ibu bapa. Sesama jiran. Nabi kata jiran ini ialah ada 4 peringkat. Satu jiran yang satu hak saja. Jiran satu hak ni siapa? Kita berjiran dengan musyrikin. Kita berjiran dengan orang bukan Islam. Ada satu hak kejiranan. Ya. Jadi kalau jiran itu tidak Islam, kita wajib juga memiliki hubungan yang baik, menghormati jiran dan juga menunaikan hak-hak walaupun dia tidak Islam tadi, tapi yang dibenarkan oleh syarak. Sebab tu kita kena tunjuk kebaikan Islam. Ini dia tengok orang Islam pun, dia tidak Islam. Dia tinggal dalam kawasan orang Islam. Dia pun duduk, rumah dia pun depan tu surau orang Islam. Elok je dia hormat, tak ada dia bising. Tiba-tiba jiran dia Islam. Marah dia. Bisinglah surau ni katanya. Dia orang Islam tapi dia kata surau bising. Bunyi azan pun bising katanya. Wah, engkau Islam tapi azan dia kata bising. Azan ni syiar. Azan ni syiar. Kenapa Nabi pilih Bilal melaungkan azan? Sedangkan yang bermimpi mendapat ilham mimpi daripada Allah tu sahabat lain. Apabila Nabi ni menyuarakan apa kita cara nak panggil orang ni, satu tanda dah masuk waktu dan nak panggil orang ke masjid sebelum disyariatkan azan ni, sejarahnya
Ya, masa tu macam-macam pendapat bagi. Kita bunyi loceng, katakan. Loceng sama dengan orang Nasrani. Gereja bunyi gedebang, gedebung, loceng, katakan. Ya, macam-macam istilah. Akhirnya seorang sahabat, saya lupa nama sahabat ni, ya, dia bermimpi Allah, maknanya mengilhamkan dalam mimpi dia tu azan dengan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Macam sekarang, lalu disampaikan kepada Nabi, akhir dimuktamadkan. Itulah cara, ya, untuk memberitahu masuk waktu. Lalu Nabi tak suruh sahabat yang mimpi ni azan. Nabi lantik Bilal. Kenapa Bilal? Suara tak sedap. Tetapi suara Bilal sangat kuat. Suara Bilal ni sekali dia menjerit tu, memang kalau dengar itu, sejauh boleh dengar. Jauh boleh dengar. Maka itu sebab Bilal dilantik. Kerana suaranya yang kuat. Kerana azan mesti dikumandangkan itu kuat supaya orang lain dengar. Itu syiar. Syiar azan itu. Jadi janganlah pelekeh bona azan ni. Sebab tu azan ni, sekarang ni azan biarlah kita akuilah dengan ada PA system apa semua, tapi kenalah orang yang suaranya tu agak lunak mengumandangkan azan. Supaya ada tertarik. Ya? Ada lagu taranum dia lah. Contoh. Tapi Alhamdulillah mana-mana masjid pun kita sekarang ni, bila dilantik sebagai Bilal tu boleh lah. Tapi jangan dipelekehkan. Kita orang Islam tu memakak. Betul, saya pagi-pagi ni saya baru balik Kojo. Kompek tidur dah bunyi memakak. Dia kata, dia pun bising kungkang depan orang bukan Islam tu. Dia, orang bukan Islam pun garu kepala. Alam ayah, dia kata, dia pun sudah bising. Gua pun taklah bising. Ini macam apa kira ni, dia kata. Kan malu kita. Sudah ni tengok orang Islam pun sama juga tak suka Islam. Itu orang Islam pun tak suka, tak apalah, kita pun ikut join dia lah. Kata, sudah. Kita sendiri. Sedangkan padang mahsyar ini menunjukkan bentuk-bentuk penyiksaan itu ada. Maka bila Nabi pesan, may yu'minu billahi wa yaumil akhir, pastilah maknanya yaumil akhir itu penuh dengan pembalasan. Dan pembalasan tu dua saja, baik ataupun buruk. Dan buruk ni kita tengok dahsyat-dahsyat. Jadi penutupnya tuan-tuan, penghujung, kita mesti berhenti sebab saya pemain simpanan. Maka jelaslah bahawa pesanan Nabi SAW yang menerangkan kepada kita tentang peristiwa akhir hari kiamat itu, ya, walaupun permulaan kiamat, permulaan hari akhirat itu bermula dengan nazak kita, tetapi dari segi tempatnya kita dibangkitkan, daripada kubur itu tempat sementara saja, tapi permulaan kita nak dinilai, dihitung itu ialah padang mahsyar. Yakinlah kita bahawa ada pembalasan ini supaya kita kembali balik jaga hubungan sesama kita, ukhuwah persaudaraan kita, apa sajalah hubungan. Dalam keadaan akhir zaman ini yang banyak fitnah yang melanda kepada kita. Jadi dengan pesanan Nabi ini, moga-moga memberikan iktibar kepada kita. Semoga kita terus menjaga hubungan ukhuwah dan juga melakukan sebanyak mungkin kebaikan sesama kita. Jadi saya mohon maaf atas keterlanjuran bicara saya, terkasar bahasa, tersalah di mana-mana. Kita yang baik itu anugerah Allah, yang kurang itu kita mohon keampunan. Kita tutup dengan doa tasbih kafarah, bacaan daripada suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Sekian saja, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.